Saya dah bercakap dengan orang Jawatan Agama Islam Selangor. Dia kata boleh pergi buat sudah nak monat. Lepas tu dia kata dengan guna grup mana-mana badan. Guna badan ni, badan ni buat boleh. Dia kata tak ada sangat. Sebenarnya dia tak nak keluarkan sebarang arahan untuk saya tak dibenarkan. Ini kerana nak jaga kepentingan masalah yang bagi laporan. Jadi dia orang kena ni lah, padahal dia orang tak nak cek pun. Dia orang tak risau hal saya, dia orang risau hal buka tudung apa entah. Perempuan tu apa nama dia, kisah buka tudung, tak payah pakai tudung, hijab apa. Dia orang lebih konsentrate yang kes tu, bukan kes saya. Anak siapa ke apa nama lawyer apa ke. Kes tu yang lebih utama. Jais tu risau. Dia kata pergi buat permohonan, nak keluarkan permohonan dia. Okey ke? Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم الحمد لله شكر kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana mengeluarkan kita. Cuba tuan-tuan kira tarikh lahir, tahun-tahun. Lepas tu tuan-tuan undur ke belakang. Tarikh lahir tuan-tuan. Tuan-tuan tengok tarikh dia, tengok tahun dia. Tuan-tuan undur ke belakang, patah balik. Sampai ke hari tuan-tuan dilahirkan. Patah balik sampai 9 bulan. Tuan-tuan ada di mana? Lepas itu masuk lagi, pergi kepada setahun ke belakang, ada di mana? Lepas itu pergi lagi, setahun ke belakang, kita ada di mana? Lepas itu tengok diri betul-betul, ada ke tak ada? Kenapa sekarang nak perasaan kata ada? Kita dah nampak sekarang, cuba kita reverse pergi belakang. Reverse 20 tahun ke belakang. Kita di mana waktu tu? Bagaimana perencanaan hidup kita? Adakah dengan akal atau dengan apa? Adakah dengan ikhtiar? Adakah dengan usaha kita? Adakah dengan kederat kita? Atau satu saja duk tunjuk diri? Kalau hari ni umur 25 tahun, balik ke belakang 25 tahun. Tengok ada tak diri kita yang sebenar? Perencanaan tentang bentuk diri kita ni ada ke tak ada? Bentuk-bentuk yang keluar ni bentuk yang kita rencanakan atau
direncanakan. Maka cerita siapa yang sebenar? Dan kenapa kita nak usik cerita yang bukan cerita kita? Kita patut melalui cerita, bukan kita duk berpesoh cerita tu. Sebab kita tetap berjalan, kita kenal pun kita tetap pergi kat dia. Dan kita tak kenal pun kita tetap menikmati apa yang dia letak. Kita suka pun kita lalu, kita tak suka pun kita lalu juga. Cari jalan. Nak kenal ke tak mau kenal? Kalau tak mau kenal, kita tetap lalu juga. Dan pastinya besok kita menyesal. Sebab kita lalu dalam keadaan kita tak kenal. Maka hari ini cari jalan untuk kenal. Kenal tak payah pergi dekat dia. Tengok kat kita sudah. Kenal dari situ lah. Kan? Duk pergi kat dia semua jadi berat-berat. Dan ambil akal bawa pergi tinjau dia. Jangan ambil akal pergi tinjau kita. Tinjau dia tu tengok daripada awal kejadian sampai sekarang. Siapa duk olah, siapa duk takbir, siapa duk urus. Macam kita mau ke macam dia mau? Macam kita yang program ke macam dia yang buat program? Jadi hak ni kalau kita tahu hak ni, hidup kita hidup yang sangat-sangat mudah. Pasal apa? Dari dia ni kita semua datang. Untuk dia lah kita dihidupkan. Kepada dia kita akan kembali. Bagi diri dia lah segala benda yang dizahirkan. Kerana dia lah kita semua dapat hidup. Kalau itu dia lah yang utama perlu dipandang. Tengoklah pada akal. Akal tempat memandang. Tapi jangan bergantung dengan akal. Sebab akal sendiri adalah ciptaan. Balik kepada dia. Walaupun akal itu bijak, balik dekat dia yang menjadikan kebijaksanaan. Bukan akal yang menjadikan pun. Jadilah orang cukup malu. Jangan jadi muka tak malu. Sembang pasal makrifat, sembang pasal hakikat, syariat, tarikat. Sembang, tengok diri apa pun tak ada. Sembang je. Hakikat pun kita tak tahu apa dia. Syariat pun kita tak tahu apa dia. Dan kalau kita tahu pun, apa pun tak boleh buat. Kena balik kat Tuhan juga. Kan? Jadi, apa yang patut kita buat? Jangan terhenti di mana-mana tempat yang boleh menyukakan diri. Sebab kalau kita terhenti, bermakna kita bubuh dinding kita dengan Tuhan. Di balik apa yang kita seronok. Patutnya terhenti pada melihat Tuhan tu. Bukan melihat benda tu. Ada apa yang menjadi kemusykilan sebelum kita baca Al-Hikam? Hak baru-baru ni tak faham, tanya kan? Jangan seronok di mana-mana. Oh, kita ada makrifah, tak payah seronok ah. Makrifah kali buat apa pun. Habis tu Ustaz, belajarlah makrifah tapi jangan duk seronok. Sekejap lagi bila kita seronok, kita ambil alih sekejap lagi, kita mula nak jadi manusia perasan. Jangan duk seronok kerana kita ni tahu hakikat. Sebab hakikat kali buat apa pun. Kita tahu saja. Tetap kita balik dekat Tuhan yang menjadikan hakikat. Question. Pasal apa saya tanya? Pasal guru saya pun tanya aku juga dulu. Saya mengaji ni waktu usia saya mengaji penuh. Waktu usia saya tahun 30 lebih 30 lebih. Tok guru pi dia tak ngajar ni, dia tanya kan apa dia? Hampa tak tanya aku tak tahu, hampa tanya baru aku tahu. Mana dia sendiri pun tak tahu. Bila tak tanya kosong, bila tanya baru ada. Salahnya ustaz nak tanya tentang apa? Saya pun tak tahu. Tanyalah apa-apa yang boleh bawa kepada mengetahui tentang Allah. Tanya apa saja. Tuhan dengan kita berbisik-bisik, kita yang tak dengar. Dia selalu bisik kat kita. Jangan, tak betul. Kita tak apa dengar.
Di mana Tuhan bisik? Dimarah. Lagi diseronok. Lagi ditakut. Lagi dirasa lapang. Lagi dirasa tak tahu. Lagi dirasa duk cari. Dia bisik tang tu ya semua. Kita tak tahu. Kita ingat, kita kata bisikkan hati. Tuhan kata, akulah abang yang tak tahu. No. Tetapi tengok di cermin. Tengok cermin sengap je kan, tak ada apa kan. Tapi Tuhan duk abang, di balik tengok tu. Hang nampak siapa? Bukan hang nampak aku lah. Ha? Kalau hang tengok sebenarnya hang jeling kat siapa? Bukan hang jeling kat aku kah? Hang tak tahu kah yang sedang memberitahu hang tentang dia adalah aku? Pergi tengok cermin buat tak tahu. Teringat kat dia, tak tengok mesti nak pergi tengok. Bila tengok tak kenal. Kan? Teringat kat kawan tu, teringat kat kawan ni. Pasal apa tu? Teringat kat dia. Tapi berhenti di kawan. Tanya. Hampa ni melengung pukul 3-4 pagi. Lepas tu hampa tak tanya apa. Duk keras hang tu. Ustaz, soalan online. Fahaman Jabariyah ni macam mana Ustaz? Jabar ni perkasa. Letak kat Tuhan semua. Semua tu menyatakan Tuhan. Betul. Tak salah pun. Tapi kita duk kata dah dia ni laisa. Tak menyamai. Mana dia nak pergi tengok? Hak nu Tuhan, hak ni Tuhan. Takkan Tuhan muka aku ni. Ni hak duduk ni Tuhan lah tu. Gila dah tu. Tu Jabariyah. Bila Jabariyah, pasal apa Jabariyah tu faham? Manusia buat salah, boh kat Tuhan. Ni bukan kerja manusia, ni kerja Tuhan. Habis. Tu tujuan buat Jabariyah. Apa salah pun tak boleh salah. Sebab apa? Tuhan punya. Kalau tu tinggal semayang, Tuhan punya. Ada hak semayang Tuhan merepek apa? Tuhan kata, hang tu milik aku. Hang tu mempunyai kembang-kembang. Ada roh, ada jasad. Tapi hak perkenal roh tu aku, hak perkenal jasad pun aku. Tapi roh bukan aku, jasad pun bukan aku. Pasal apa semua main kat aku pula? Pasal hang nak lepas diri bila hang buat salah. Pasal sifat salah tu hang duk buat tu, hang lupa. Bila buat, nak kena tuntut besok, leceh. Tuntut apa Tuhan? Selamat. Tuhan kata memanglah aku punya, tapi hak rasa siapa? Yang rasa benda tu. Aku memiliki rasa, tapi aku tak nak rasa yang rasa. Aku pengasih, yang kasih Tuhan. Siapa menikmati rasa seronok? Aku ke hang? Siapa mengetahui rasa tahu tu? Aku ke hang? Merasa tahu tu. Hang juga. Kalau hang makan, aku punya manis aku punya, siapa yang rasa? Kalau aku rasa manis, hang tak payah ada. Berapa ada hang? Aku buat semua. Ni Jabariyah. Lok-lak yang perangai. Dah kalau aku semua, aku tak perlu buat apa semua. Biar aku rasa seorang. Ni aku buat apa? Pasal aku tak nyata, yang nyata hang. Tapi bukan hang punya, aku punya. Franchise. Lebih kurang macam franchise lah. Macam tu lah. Mana boleh Jabariyah? Jabariyah ni wujud dan boleh diterima pakai. Semua Tuhan. Minum arak, ni Tuhan lah. Main judi, ni Tuhan lah. Ada gitu. Nak boh kita ni tak ada apa. Yang ada Tuhan semua. Lah, kalau Tuhan ada semua, tak perlu tunjuk apa. Dia seronok seorang-seorang, dia buat dengan zat dia seronok dengan zat dia tak ada siapa. Siapa pun tak boleh buat apa. Nak cerita Jabariyah aku nak. Bangang Jabariyah pun. Punya mengaji hakikat, semua Tuhan. Kalau dah Tuhan nak tidur dengan bini siapa? Tuhan. Hak seronok waktu bersama siapa? Tuhan tak?
Apa? Bodoh. Dia ni memang suka cucuk ni. Jahat. Kita nak kerja apa nak buat ni? Mai. Tengok. Syarah nombor 3. Nombor 3? Ni bab takdir. Buat soalan. Bab takdir. Takdir tu apa? Boleh? Dicipta dan perbuatan kita juga dicipta kan? Di kat mana kita nak letak pilihan kita? Cabut keluar akal, tak ada pilihan. Kan, ambil paku payung, telan dua 3 biji. Buh yang bateri sebotol. Lepas tu tokak batang-batang ketum tu, melelong bi. Tak ada lah pilihan. Selagi boleh fikir, itulah pilihan. Sebab tu nak tolak, tak boleh pasal boleh fikir. Tak apa tanda boleh fikir. Awak tak pakai seluar bocor. Seluar tu cantum kan. Belah bagi bocor, pakai jalan awak tak tahu. Boleh buat kerja tu. Kalau boleh buat kerja tu, makna kita tak dituntut. Pasal apa? Pasal tak ada malu. Sehari buat tu malu. Tengok malu dah. Nampak? Malu sampai. Kalau malu sampai, atas pilih ke atas aku bagi. Tuhan kata pilih tu. Malu kalau buang, malu sifat. Dia letak. Kan? Tak pakai baju, tak pakai seluar, yung pergi rata. Boleh buat? Pergi buat. Mesti pilih nak pakai. Nampak pilihan sampai. Tak boleh buang macam ni. Pasal apa? Esok Tuhan kata aku cuci tangan. Nak buat hang tu. Jabariah kata Tuhan semua bangunan ni Tuhan buat. Kalau tu kita ni Tuhan lah maksudnya. Tuhan apa aku ni? Aku tu lah. Jadi Tuhan kata dalam Quran tu. Ya ni. Kita baca. Soalan tu keluar ni. Okey, perjuangan tidak mengubah takdir. Lah ni kita tengok dulu apa dia takdir. Qada dan qadar. Bahasa kata qada dan qadar. Qada ni ketetapan. Ketetapan yang ada ketika siapa pun tak ada. Ketetapan ni ada ketika siapa pun tak ada, apa pun tak ada. Ketetapan ada. Pasal apa? Pasal Tuhan itu baqa, dia kekal. Dia kekal akan ada kat diri dia ketetapan yang ditetapkan. Atas kehendak-kehendak, dia ada iradat. Dia ada kehendak. Atas kudrat, atas kuasa dia ada kuasa. Atas hayat, dia ada hidup. Atas alim, dia Jadi, berlakulah ketetapan tu. Pasal apa berlaku ketetapan? Pasal dia nak zahirkan untuk kita. Kenal dia. Tak dia peduli apa kita kenal, tak kenal. Dia letak ketetapan tu untuk apa? Ketetapan tu nak susun. Nak susun perencanaan hidup tu. Yang dia tahu kata, ilmu dia ada. Ilmu dia menyatakan, ni, benda ni ada susunan. Lagu ni, macam ni. Dia tetapkanlah benda tu. Pada ilmu lah. Pada hakikat tak lagi. Maka, pasal apa kena tetap? Kalau tak tetap, lintang bukan habis ya. Pasal kita tak tahu buat, dia yang tahu buat. Dia tak tetap bagi elok lintang pukang dunia ni. Maka dia tetap dari sebesar-besar perkara sampai kepada sekecil-kecil perkara ditetapkan, iaitu qada, ketetapan. Paling besar alam seluruhnya, dunia dan akhirat besar dalam ketetapannya. Hak tu kita tengok besar pada ilmu, tapi bukan besar pada hakikat. Hakikat ni paling besar pada manusia. Ketetapan paling sempurna pada Allah Ta'ala menetapkan di sana sebelum ada sesuatu adalah manusia. Sebab kerana itulah semua tu mai. Wujud pokok kerana dia, kerana kita. Wujud alam kerana kita. Sebab tu hak lain tu adalah yang mendatangi untuk kita pergi kat Tuhan. Hak lain tu semua ditetapkan Tuhan untuk kita. Kita dikhususkan untuk dia. Maka nama dia takdir. Satu ketetapan. Tapi seutama-utama ketetapan yang Tuhan buat ni adalah untuk apa?
untuk kita menikmati nikmat daripada adum tak ada kepada wujud ada. Jadi qadanya menentukan kita menerima dan merasai nikmat. Sebab semua tu milik dia. Kita bukan ada, kita tak tahu pun. Manis tu nikmat, masin tu nikmat. Jadi kita diwujudkan dalam ketetapan dia, diwujudkan untuk menerima nikmat. Macam mana kita boleh menerima nikmat tu? Ketetapan dia letak kita memiliki akal dan rasa. Dia letak tu dah kat kita. Kita ada ilmu untuk tahu, kita ada rasa untuk merasai. Maka ditetapkan untuk kita merasai dan mengetahui. Kita dah rasa, kita dah tahu, apa kita boleh buat? Kita boleh faham atas tahu dan rasa tu. Ketetapan dia meletakkan manusia sifatnya boleh memahami. Dengan faham tu apa kita boleh buat? Ketetapan dia meletakkan orang yang faham, dia tahu nak membezakan dua keadaan. Ketetapan dia lah tu meletakkan kita tahu dua keadaan. Sebab tu Tuhan jadikan semua dua. Yang satu ni kita ya. Lain semua dua. Lain semua ada pasang. Kalau dia buat sejuk, ketetapan dia sejuk, dan dia akan buat, kita saja yang tahu tu sejuk dan ni panas. Maka ni qada, ketetapan. Pelaksanaan dia qadar. Itu dia panggil qadar. Qada campur qadar, dia panggil takdir. Maka dia kata, perjuangan tidak mengubah takdir. Pasal apa? Kita bila ada tubuh, ada akal, ada hati, ada rasa, bila kita buat sesuatu, kita megah atas apa kita buat. Dan kita suka suluh tengok. Kita suka tinjau, tengok, perhati. Nak bagi rasa puas Nak bagi rasa seronok, menikmati nikmat. Maka sifat kita yang nak puas tu akan menjadikan kita seseorang dengan sifat-sifat atas puas tu. Kalau kita tak kenal, bangga nanti bangkit. Aku saja boleh buat projek ni bangga nanti bangkit. Wahai dia lupa ketetapan tu. Apa yang kita seronok? Kita jadi orang yang sangat dikenali atas perjuangan. Kita lah orang yang menegakkan perjuangan membela bangsa. Kita pun seronok. Kita lah orang yang membela tanah air. Dan kita juga orang yang menjaga tanah kubur. Kita banggalah dengan tu, sebab tu kita perjuangan. Perjuangan tu nak tunjuk kata kita ni berjuang sungguh. Pada apa? Pada nak menegakkan Islam. Oh, kita lah pejuang. Tengok pertubuhan-pertubuhan. Kononnya faham, dialah menegakkan Islam. Dia lupa kata, itu semua adalah takdir, ketentuan Tuhan tu. Kalau dia tahu, dia selamatlah walaupun dia duduk macam tu. Kalau dia tak tahu, perjuangan dia menjadikan dia manusia kufur. Kerana dia tak nampak hakikat sebenar perjuangan tu. Tengok dia kata apa? Sawabiqul himamil la takhriqul aswar wal aqdar. Kata dia, kekerasan semangat atau perjuangan itu tidak dapat menembus tirai takdir. Maka tetap dinamakan takdir. Hang mengaji lagu mana, tinggi mana pun tetap takdir Tuhan. Hang sampai level paling tinggi lah, malaikat pun lari dengan hang. Punya hebat. Tetap duduk dalam takdir. Malaikat kata, aku sendiri pun duduk dalam takdir. Kalau begitu, kita tak boleh buat apa. Orang selalu faham lagu tu. Takdir bukan tak boleh buat apa. Takdir ni menentukan buat apa tu. Mana boleh kata, kalau begitu tak usah buat apa. Duduk senyap, tak usah buat apa. Nyawang pun tak usah. Pasal semua takdir. Ni tarik sampai kembung perut-perut, lepas tarik, lepas takdir pun. Apa tu? Tak usah buat apa pun. Tuhan kata hak tarik lepas tu lah takdir. Ketentuan yang aku letak, sifat bagi ilmu aku, sifat bagi manusia, nak hidup mesti kena menyawa dan mesti kena ada usaha ikhtiar untuk tarik dan buang angin tu. Pasal apa? Telah aku tentukanlah ilmu aku, hidup mesti bergantung dengan angin nak aku buat ni. Tiba-tiba takdir, tak usah buat apa. Tapi tak faham apa.
Semangat berjuang. Jom kita berjuang menegakkan Islam. Duduk dalam takdir tu ya. Kalau lepas mana pun. Tak boleh keluar dari acuan apa yang Tuhan buat. Kita kata kita cipta satu benda baru. Ada tentu sana tu. Sebab tu saya ulang-ulang kata. Kita boleh jadi orang ni kerana dia tengok. Kalau dia tak tengok, tak ada. Bukan kata jadi beruk, jadi kera. Tak ada. Ni ada ni pasal dia tengok sebab tu. Bukan ada. Hak dia tengok. Bukan kita ada. Dia tengok dulu ni. Baru wujud ni. Wujud ni kerana dia pandang dulu. Kalau tu orang belek tu, dia malu bila tengok diri dia. Apa hebat ni sampai Tuhan buat pergi wujud. Kan? Hebat apa? Hebat tahu nak? Ada cahaya ke apa ke? Tuhan tengok, oh bagus ni. Ni kalau buat yang aman dunia ni budak ni. Mana pergi letak, benda tahu. Aman sejahtera dunia ni kalau buat. Maka fail lah. Ustaz dah. Ustaz. Tolong saya ni kereta ambil telefon saya. Belah penumpang. Lepas tu belek diri, Tuhan bagi kenal tentang makrifat, perasan-perasan. Tuhan kata nak perasan apa aku punya. Dari kepala sampai kaki aku punya. Panggil Marina, kunci dah ada. Belah penumpang dalam, bukan dalam tu, lubang tu, lubang atas. Dashboard. Jadi sebarang perjuangan, kok kita berjuang, akulah yang menubuhkan pertubuhan ni. Dulu dalam takdir tu ya. Hak Tuhan letak awal tu ni. Kita letakkan mampu merencanakan. Tapi dia meletak benda tu. Pasal apa cerita dia? Nak tengok dia tak nampak. Nak tengok dia tak apa reti. Tengok apa hak dia rencana. Sama. Dia panggil bekas. Dia panggil asar. Kesan bekas. Jazakallah khairan katsiran. Terima kasih. Jadi dia kata tidak dapat menembusi tirai takdir. No. Takdir tu apa? Plan yang Tuhan buat, hak dia tulis. Hak dia cerita. Nabi kata kering dah kitab. Kering dah dawat, buku bertutup dah. Lauh mahfuz tak tulis balik dah tau. Apa yang keluar ni hak tu saja yang tulis dulu. Buku tu Tuhan tutup dah. Kalau buku lah, bukanlah buku. Nak bagi faham akal. Kalau buku Tuhan nak tulis tu, buku tu sak mana? Dia abang, Nabi abang kering dah dakwah tu. Di pen tu, kolam tak ada dakwah, kosong. Dan di sini tak ada kertas kosong, semua penuh. Dan buku pun dia tu, tutup. Tak ada cerita baru dah. Sama ada hang berdoa atau tak berdoa, itulah dia tulis dalam ni. Sebab tu dia kata tak boleh tembus. Kok hak ni baru. Hak ni nak kita baru buat, Tuhan tak ada tulis. Pasal waktu nak tulis raya. Balik raya lu kan. Habis lagu mana? Kan? Terang-terang nak tulis lah Cina ikan main jual ikan pula, berhenti tak tulis. Tak ada, siapa jahat, siapa baik-baik. Masuk neraka memang dia tulis, nak buat apa? Dah ni tengok semayang, tunduk-tunduk. Dekat nak mati, yang sembah berhala, bungkui. Siapa boleh buat apa ni? Cerita mai. Makrifat, hakikat, tak boleh buat ni. Nak duduk tolong. Tu hak bunuh 100 orang tu. Cerita, dia jahat, dia bunuh 100 orang. Tapi tu tulisan dia, tulisan hak elok di ujung. Hak Tuhan kata dia ni ahli syurga. Dia mati bunuh 100 orang.
Hak profesor hak depi hak nombor 100 tu, dia kata kat profesor tu, apa pendapat hang, aku dah bunuh 99 orang. Tuhan ampun dah dosa aku. Oi, hang jahat ni. Pakai dak perok dia bunuh. Oh, dak dalam bagi cukup 100. 100 orang. Dia pergi jumpa lagi, menyesal mai jumpa yang ke 101. Dia kata kat 101 ni, aku dah bunuh 100 orang dah. Dia ni berkata, lain macam ni. Tak ingat aku kena. Aku tak tahu, tapi perangai hang ni kuasa berat. Tapi aku tak tahu. Di ujung jalan ni ada 2 kampung. Satu kampung baik, satu kampung tak baik. Hampirlah di kampung baik ni. Kok hang boleh jumpa perubahan. Hampir lah. Tuhan Maha Pengampun, antrai habis. Pergi dia mati di tengah-tengah. Mati di tengah-tengah. Malaikat azab turun mai, malaikat rahmat turun mai. Berebut roh dia. Pasal malaikat azab kata dia ni kena mati. Kena azab pasal apa? Dia bunuh hamba Allah 100 orang. Malaikat rahmat kata, dah, dia nak jadi baik. Tuhan kata, sedar kalut, ukok kematian dia mana lebih dekat? Ujung jari kelingking dia dekat dengan kampung baik, masuk surga. Siapa nak main abang atau dia mengaji pandai, dia semayang banyak, dia baca Quran banyak, dia masuk surga? Angkat tangan. Kali tahu pun. Pasal Tuhan kata yang tahu aku. Sebab tu sampai tang ni, apa yang nak tunjuk kita jadi hamba atas apa yang kita faham, tak boleh ubah ni. Tunjuklah atas doa. Tunjuklah atas tobat. Duk tunggu bapak apa boleh tobat lah. Duk nganggar apa? Mujok malaikat mau ambil tengah bertobat. Ingat iblis nak bagi muka. Ingat iblis nak biang. Dia tak biangnya. Aku nak bagi hang sesat sampai akhir hayat hang. Tengok, perlu kepada takdir ni perlu kepada takdir ni. Allah lagu mana lah Tuhan. Walhal hang rasa susah hati, takut aku tentukan hang jadi buruk, itulah baik. Pasal harap hang ada dekat susah hati tu. Hang kata, Tuhan tentu. Di ujung dia tentu elok. Nak kena hang fikir aku tu. Hang ingat aku dengan hang macam mana? Nah. Baru kita tahu. Tu selalu cakap, ni takdir Allah. Jangan bercakap. So, kita akan tahu pun. Apa ada kita sekarang? Pengharapan. Atas rasa takut. Hak ni saja selamat. Sebab takut kalau buat. Dia takut tu kan? Sebut pasal tak boleh ubah. No, tak boleh ubah. Kalau Tuhan tentu kita ahli neraka, tak boleh ubah. Takut nampak dah. Seorang-seorang muka takut. Takut tu yang Tuhan tengok. Bukan dia tengok diri ni. Dia tengok diri rasa takut. Sebab takut tu dia pergi kat dia. Takut tu dia harap kat dia. Dalam ketentuan tu dia menentukan takut wujud. Maka selamat dia takut. Dia tak buka bagi tahu saja dia syok. Biar dia lekat dengan takut tu sampai mati. No. Okey. Kekeramatan, keramat. Apa dia? Perkara luar biasa berlaku dekat orang biasa. Macam kita ni. Berlaku apa? Boleh duduk layak tak pakai scuba. Kan? Boleh duduk sampai seminggu. Tak payah pakai scuba. Tak payah pakai aparatus ni. Alat-alat untuk bernapas layak. Tapi boleh bernapas. Ni karamah. Pun tak keluar daripada takdir. Sebab tu orang duduk macam ni, Tok Wali yang kenal dia pun tak heran lah. Nak buat apa ni semua. Tuhan tentu. Kalau setakat duduk layak seminggu, tak payah pakai scuba, ikan duduk sampai mati. Lagi lama ikan duduk. Ikan tak heran pun. Duduk seminggu ingat. Nak ibat apa? Karamah boleh terapung. Karamah boleh terapung atas angin. Kan? Kalau setakat terapung, nyamuk duduk atas angin lama lagi. Nak buat apa? Kan? Kita ada karamah, boleh apa? Sembang dengan jin. Kan? Si apa? Acap. Apa dia nama dia? Ashraf. Ashraf duduk dengan jin terus. Balik minta mau.
Nak buat apa? Tuhan tentu yang tu nak buat apa? Oi, kita boleh tukar daun jadi duit. Pergi di bank negara, bukan daun nak kertas jadi duit sebab tu. Nak hebat. Kita boleh duduk atas angin. Kan? Burung boleh duduk atas angin. Kan? Kita boleh buat Microsoft software perisian komputer. Burung cahaya tak ada perisian, buat sarang sampel. Lepas tu nak hebat, tak mana semua Tuhan tentu letak. Sebab tu dia kata, kekeramatan atau kejadian-kejadian luar biasa dari seorang wali itu seronok, boleh jadi macam seronok. Pasal apa? Boleh buat benda yang orang lain tak boleh buat. Jadi seronok. Tetap diingatkan, hak tu tak lebih daripada takdir Tuhan. Ayat apa tu? Oh dah, okey. Nampak macam sedap. Minum seorang, tak bang. Tidak. Dan karamah seorang tok wali tak pernah keluar daripada takdir Tuhan. Tetap dalam ketentuan Allah. Cuma tu dia abang pasal apa? Hantuk saya duk rasa bangga lah. Pasal apa? Hak Tuhan mau ya. Dari hang apa pun tak ada. Yang betul-betul hebat apa dia? Seluk poket ada duit. Seluk poket ada duit, seronok tak? Seluk-seluk buat keluar 1 3 keping. Seluk pula 100 5 keping. Seronok tak? Tapi yang lebih hebat, seluk-seluk buat keluar tak ada apa, seronok tak? Itu hebat. Kita buat keluar 100 seronok, biasalah 100. Dia ni seluk-seluk buat keluar poket dah. 100 betul tak? Tapi tetap seronok. Dia hebat. Cukup main. Kan? Dan maka segala apa yang terjadi semata-mata dengan takdir. Sebab tu jadilah macam mana pun kita tetap dalam susunan Tuhan. Yang pentingnya kita dilihat Tuhan untuk wujud sebelum tak ada sampai ada. Tuan-tuan tahu hak tu lah paling hebat sekali. Ni tak ada ni dulu ni, tak usah sembang pandai. Tak usah duduk habang pandai apa, tak ada. Kulit pun tak ada, isi pun tak ada, tulang pun tak ada. Tak tahu dia buat bagi ada apa. Daripada kosong dia buat bagi nyata. Dan dia bagi semua mayat kita. Seluruh apa dia buat semua mayat kita. Semua tunduk, yes sir. Ayam tak mau keras ha? Kita tunjuk ya kita punya karamah, ayam keras. Jadi betul mana lebih hebat, mana lebih karamah? Manusia yang sedang kata diri dia dalam pandangan Tuhan azali. Dan dipandang macam ni lah sampai bila-bila. Tak relai dah, jangan bimbang. Tak relai, tak hancur dah, tapi kena lalu satu proses hancur dulu, bangkit balik baru tak relai. Jadi nak cerita apa? Cerita Tuhan sebenarnya aku ni bodoh, hang lah pandai. Tak ada dah duk klaim-klaim kita ni ada karamah, genggam batu jadi mutiara, dan genggam tu ada kertas jadi duit, genggam daun jadi duit. Nak buat apa-apa kejadah kan? Pasal apa? Last hang sendiri pun jadi abuk. Jadi Ustaz, sambil tadi ya nak kata karamah yang sebenar adalah istiqamah. Dengan Tuhan. Jadi apa dia nak abang? Semua ni adalah qada dan sebab tu dia suruh kita beriman. Semua ni kahwin hak ada anak, qada dan qadar. Kahwin yang tak ada anak pun qada dan qadar. Tak kahwin tu ada anak, lagi qada dan qadar. Kau kata boleh. Berlaku banyak apa? Takkan luar pada takdir lah. Cuma dia berkata Tuhan buat jahat. Adakah jahat tu pada Tuhan? Jahat tu pada siapa? Pada kita. Tetapi kita bercakap tentang ketentuan tu. Tuhan lah tentu. Dah. Yang tentu bukan Tuhan, yang tentu hang lah. Tapi pasal hang letak tu bagi kena tempat, dia terbit lah. Tetap Tuhan punya. Tapi susun bagi kena tempat, dia terbit lah. No. Firman Allah
dalam Al-Quran, wa ma tasyauna illa an yasha Allah rabbul alamin. Dan tidaklah kamu berkehendak, kita tak boleh nak mau, nak buat macam mana kita mau, kecuali apa yang dia kehendaki Allah, apa yang dia nak. Kita nak buat tak boleh, dia yang buat, kita merasai saja. Kita merasai saja apa yang dia buat bagi. Kita tak boleh buat tangan, dia buat tangan. Kita merasai nikmat tu je. Nak buat tak boleh. Kita tak ada kaki, dia buat kaki. Tapi nak buat tak boleh, nak memiliki tak boleh. Pasal apa? Dia tentu. Kita tak ada mata, dia buat mata. Mata bukan kita punya, dia buat. Kita menikmati je nikmat mata. Tapi kita tak boleh buat. Dan bila hilang, tak boleh buat balik. Tu dia kata, jantung nak berhenti pun dia pun stenting. Dia punya, dia bubuh lah stenting tu. Nampak lah lagu sign lah, apa, kedebak, kepala bana semua. Tuhan kata, aku punya. Aku bubuh benda tu lah akai hang. Hang keluar dari akai hang, aku punya tu. Ilmu tentang nak bubuh spring dalam jantung manusia, bukan manusia punya. Sebab manusia bukan tahu apa dalam jantung. Setelah Tuhan bagi tahu, baru dia tahu. Siapa punya? Sebab tu dia kita milik dia punya. Berubah tu kerana dia letak tu, dia boleh berubah. Akal boleh berubah. Dia lah yang berubah. Tapi tempat duk terima ni akal. Last sekali, dia gulung semua, dia buh lembek, dia kunci, dia buh pedayang. Apa yang ada? Dia gulung langit, dia gulung semua, dia gulung bumi, dia gulung habis semua dengan malaikat Israel semua, dia kepak semua. Dia ambil beg, dia buh, dia tutup, dia bubuh lock, dia lempak dia. Tunjuklah kata kita tu ada. Lah ni dia tak buat, dia tak cemui je, sebab cemui bukan sifat dia. Kalau dia cemui, lama dah tak ada. Dia tak ada cemui, buatlah ke mana pun. Pasal apa? Kenyataan bang, kenyataan hang, kenyataan aku. Tapi aku tak pernah nampak. Yang nampak sebab tu kita dia tak mau bagi kita duk ingat, kerana aku buat macam ni lah jadi macam ni. Hang menikmati saja, bukan boleh buat pun. Rambut selai pun tak boleh buat. Tambah tubuh badan ni langsung out tu ya. Maka tu takdir Tuhan. Sebab dia kata, hang tak boleh mau melainkan apa yang aku mau. Dan ni aku mau apa? Aku mau hang jadi orang yang ada akal. Hang nikmatilah akal tu. Sifat dia boleh berubah. Sifat dia boleh mengubah. Ubah. Hang ubah besi jadi jam. Ambillah ubah, hang boleh ubah. Sifat dia aku letak dia cukup hebat. Pasal apa? Dia tukar mai jadi rantai. Hampir buat boleh pakai mai boleh ikut cakap hang. Hang nak dia bentuk bulat, dia bulat. Nak dia bentuk persegi, dia persegi. Walaupun dia keras. Tapi hang boleh buat macam-macam kat dia. Pasal apa? Pasal tu aku punya tu. Yang buat bukan aku, yang buat hang lah. Takkan buat mai ni aku. Yang bentuk mai, buat bunga, buat hang yang buat. Tapi siapa punya? Hang buat tu pun aku punya, hang tu pun. Tapi aku tak menikmati, yang menikmati hang lah. Dia tetap tak menikmati. Dia buat syurga indah, gedebuk-gedebak. Dia bukan merasai pun nikmat syurga tu. Yang merasai siapa? Sebab tu kita hang tu terbaik. Hang yang merasai. Ada tanya. Kalau contoh macam kita penyakit, kita operation, kita buang kita yang letakkan bagi kita. Kita hutang benda tu dia walaupun Tak. dia tentu lah. Tak. Pasal kita tak menjaga. Pasal kita pasal ilmu dia menjadikan kita berubah. Daripada kotak dalam ni, kita ada ilmu, hak dia punya merubah kotak tu kepada bersih. Kita tuntut. Dia tuntut ni apa? Kita jantan, tentu nak jadi sajak. Nak pergi ubah pasal apa? Aku dah tentu hang lah laki-laki. Pasal apa nak jadi perempuan? Kalau aku nak hang jadi perempuan, lama dah aku pergi jadi perempuan. Hang ketagih jadi perempuan juga. Tapi pasal hang tu keutamaan, hang nak buat macam mana? Buatlah jadi.
Hang nak tukar jadi bukan lelaki, bukan perempuan, bukan pondan, boleh hang buat. Tidak macam mana Michael Jackson kulit hitam tiba-tiba jadi. Kalau tak boleh tentu dia tak boleh tukar. Tuhan kata tukar lah. Aku tak tukar, yang tukar. Kepada bawa bagi sejahtera diri yang tukarlah. Nak buruh apa? Gigi tu orang panggil apa? Nak buruh braces. Besi pagar gigi tu. Nak buruh pasal apa? Nak bagi elok. Sifat nak elok tu sifat aku. Utak kan buatlah. Jangan dah elok dah pergi tambah lagi. Kan? Elok dah pulun lagi kat atas. Cucuk ubat ni. Punya nak bagi segak. Hang kata je segak. Segak kan duduk kat rambut. Segak aku punya. Hang menikmati ya. Dah hang tak puas hati dengan aku. Aku ubah ke hang ubah? Hang ubah hang jawab. Ubahlah pasal apa? Kulit terbakar, buat surgery bagi dia nampak elok sikit. Tu buatlah. Pasal hak tu bawa kepada manfaat. Ni duk bubuh susuk, tanam mais, tanam jarum dalam badan, tak apa suruh. Lagi dia tak bagi buat macam tu. Yang kertas belambak hang tak lukis. Lukis ke tangan tu buat apa? Untuk lukis ke tangan ni? Dia buat untuk lukis ke? Akan kata tak pergi lukis buat apa? Lukis nampak cantik. Jangan permanent. Tak cantik ke lagu ni? Cantiklah. Cantik macam mana Tuhan mau. Bukan cantik macam mana kita mau. Kita punya cantik putih. Kira-kira cantik lah. Kita punya cantik muka nampak macam muka Arab sikit. Jadi muka Mongolia lagu ni tak cantik. Tuhan kata awak tak setuju ke? Tak setuju ke? Tu cantik yang aku tengok hang di sana atau bukan di sini. Hang tak reda ke? Hang reda lah diri hang macam mana aku reda ke hang. Loh, hang tak reda pasal apa? Hang bukan boleh buat pun. No. Kemudian dia kata, wa ma tasyauna illa ayasha Allah, innallaha kana aliman hakima. Dan tiada kamu berkehendak kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengerti dan lagi Maha bijak sana. Kita tak boleh nak macam mana kita mau. Kita terpaksa terima macam mana dia mau. Saya kira dia mau kita jadi orang dah ada akal dan kita boleh jadi orang beriman. Okeylah tu. Kita ni nak beriman sungguh-sungguh nak kenal. Dia tentu jadi macam tu. Lagilah okey. Kita sendiri tahu apa. Bodoh dari dulu membela. Dia lah berkendak nak jadi pandai. Sebab tu kita tak boleh seronok dengan pandai tu. Bukan kita punya pun kendak dia. Tapi apa dia kelebihan dia? Kita boleh menikmati nikmat pandai tu. Bila dah pandai, jadi guna. Hidup kita jadi mudah. Kan? Dulu tak berapa pandai. Pakailah kipas tangan. Lah ni dah ada pandai. Kipas pakai motor. Bukan kipas tu yang hebat. Yang hebat orang buat tu. Takdir Tuhan ke? Yalah, takdir atas hang guna betul, bagi betul. Takdir aku tentukan akal itu boleh develop, boleh membangun. Pasal pun tak guna betul-betul takdir aku tu. Kita faham takdir ni, Tuhan buat, tak boleh ubah dah macam tu ya. Zalim lah Tuhan. Bagi akal tak boleh macam mana dah, lagu tu ya. Sifat akal itu dia develop, dia membangun. Tiba-tiba ni takdir Tuhan, terang ni ala hidup. Handuklah panah malam jadi panas. Ayak bila ayak tolong buka tahan kan. Ayak tak ada ni. 3 hari. Tak tahan dah. Tahan lah jenama menguak aku esok ni. Tak ada ayak. Aku lah. Dan abang teringat kat ayak tu. Tidak bungkus. Tak ada. Dan bila Tuhan mau tak pernah yang buruk. Dia mau semuanya elok. Habis tu kalau dia mau elok, buat apa dia buat Firaun? Dia buat Firaun elok. Firaun yang buat bagi tak elok. Dia buat Namrud elok. Namrud yang buat bagi tak elok. Dia buat Abu Jahal pun elok. Abu Jahal yang buat bagi tak elok. Kalau dia buat bagi tak elok, dia tak buatlah Nabi. Aku buat hang elok. Kalau lupa Nabi peringat. Siapa yang tak mau terima?
Aku dah tentu elok dah. Hang yang reject. Ustaz, ni ada soalan Ustaz. Silakan. Sikit soalan. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz. Sekarang ni Allah uji saya, tapi makin lama makin tak mampu saya tempuhi. Minta nasihat Ustaz. Allah uji anak OQ saya kuat melalak. Telinga saya susah nak terima Ustaz. Anak OKU kita kuat melalak, Dia tak boleh terima. dia tak boleh terima. Kita kuat melalak macam mana? Hak kita sendiri tak puas hati dengan apa Tuhan bagi tu macam mana? Lagi teruk pada anak tu. Pasal apa Tuhan bagi lagu tu? Pasal dia tahu kita hebat. Kita antara yang dipilih boleh menerima, tidak dia bagi buat apa? Orang lain tak hebat macam dia. Dia hebat, Tuhan bagi, Tuhan tahu kata dia boleh terima. Pasal apa nak pening ya? Terima. Wih, teruk lagu tu. Nabi terima lagi teruk. Kita anak ya Nabi umat tu. 3 suku nyawa kena. Kalau melompat pun kena juga. Kalau terima pun kena juga. Daripada duk ingat-ingat, baiklah terima elok. Pasal apa? Tak nak berubah. Yang panggil Syekh Madinah baca doa pun tak ubah. Kalau boleh ubah, tentu Rasulullah boleh ubah Abu Jahal. Dia boleh ubah Abu Lahab ni. Kan? Dia pun tak boleh ubah. Dia buat, dia doa ya. Tuhan kata, doa kerjaan. Ubah bukan kerjaan. Kalau Rasulullah pun tak boleh buat, dia terima dengan seadanya, kita ni lah siapa dia lah nak ingat. No. Tak boleh lah Ustaz. Kita terlarat tanggung. Kalau tak larat tanggung, lama dah bungkui. Lama dah mati. Tapi Tuhan kata, aku tak timpakan sebarang beban melebihi daripada apa yang hang mampu tanggung. Kira champion lah, orang lain tak kena, kita kena. Bertabat ada tinggi sikit lah. Tapi jangan bunyi lah. Bunyi dia tuntut. Oh, bising. Aku nak bagi kat hang kelas nombor 1 pun bising. Oh, nombor 1 teruk. Lah nak naik kapal terbang, bayar ekonomi kelas, bayar business class, bayar first class. Bukan sama. Siapa nak duduk first class, kena bayar lah. Beban lah tu. Siapa nak duduk business class, lagilah lebih. Macam tu lah. Siapa di dunia Tuhan bagi dengan kehidupan yang cukup berat, di akhirat macam dia mesti jadi hebat. Tapi di dunia nak tahan lah. Seronok nak duduk hebat, tu tak tahan. Banyak cantik. Ingat peri lah. Pi kencin pun kena duit. Semayang. Satu dugaan. Dugaan besar pada orang yang faham. Orang tak faham dugaan apa. Semayang habis tu ya. Nak bawa hati tak pergi kelai waktu solat. Satu beban cukup besar. Kan? Semayang engineer. Lagu lain rasa. Semayang arkitek. Macam lain rasa. Semayang dekan. Rasa lagu lain. Semayang doktor. Rasa macam lain. Ingat boleh sama. Semayang kita cara cak ayam ni. Rasa macam lain pula. Okey. Ada lagi. Sabar banyak-banyak. Kalau dulu daripada umur setahun nak sampai umur 3 tahun, sabar tumbuh gigi boleh. Lah takkan tak boleh. Sabar nak boleh bercakap pun lama. Sabar nak jalan pun lama. Naik turun, jatuh, tergulin. Kena sabar. Lah tu sifat manusia. Sabar tak mau tahu nak kaya. Dia tabuh esok dalam kubur orang tahu. Kan? Minum dulu. Nabi kalau ikut nak minta, dia minta macam-macam. Dia tak minta apa. Kalau dia minta bukan untuk dia minta untuk siapa? Dia minta untuk umat dia. Dia apa pun tak ada. Mati miskin. Tak ada langsung harta kat dia. Rasulullah. Pasal apa? Dia pandang macam lain. Dia pandang bukan ada nilai pun. Bising-bising pun lalas kali tak ada nilai apa pun. Kita ni ada senyum. Tak ada muka macam kasut. Mana boleh. Tuhan dia macam lain. Nabi macam lain. Nabi dia kok mana pun tak apa. Jadi hampa semua okey dah. Kan?
Tak ada satu benda senang dalam hidup ni, melainkan semuanya susah. Tuhan kata, laqad khalaqnal insana fi kabad, dan telah kami cipta manusia dari dalam kepayahan. Nak makan nasi panas-panas bukan boleh tolak terus, kena sejuk dulu. Tu nak makan tu. Cuba ambil Nescafe mendidih boh. Tak kita jumpa. Jadi tak ada satu indah. Kalau itu sabarlah, sebab itu Tuhan takdirkan nilai manusia dapat menerima ujian. Tuan-tuan tak sabar nak mai tiap malam kan, mai tiap malam. Larat ke? Tak larat punya pasal. Nak rugi siapa? Kita. Nak jadi bodoh siapa? Kita lah juga. Saya kira merebeng siapa? Kita lah juga. Kalau hang tak mau mai, kau juga. Korang-korangnya mai, reti sikit. Hak di luar tu bekerja tak reti. Kan? Kita korang-korangnya Tuhan keluarkan sikit bagi reti. Bila dah reti ni, hidup tak sia-sia. Kalau tak reti, bangun, pergi kerja, balik kerja, tidur, merah apa lebih kurang. Kan? Lepas tu sekali lagi, muka susah hati, sekali lagi muka tak puas hati. Ulang pula esok. Sama ke? Oh, rugi. Macam lembu kambing dah. Ni kalau reti, pergi kerja, taklah rugi kerja tu. Dapat menikmati nikmat. Tuhan tolong semua perkara bagi mudah. Hak lain pergi kerja juga. Cuma tak boleh menikmati. Pasal dia tak tahu, kosong hidup dia. Kan? Tentu-tentu uban tubuh lah, tua dah, batuk-batuk, bungkus habis. Dapat apa? Faham tak? Walaupun hak kenal pun mati juga. Korang-korangnya dia tahulah apa dia. Jadi Tuhan letak takdir dekat tuan-tuan, aku nak hang kenal aku. Aku bawa lah hang mai. Sebab tu mai nak bagi puas. Tuhan bukan ada kepuasan. Tuan-tuan cari bagi puas. Lalu dah. Tak nak puas. No. Rafi rasa yang lain. Saya rasa yang lain. Dia punya puas aku lain. Saya punya puas aku lain. Kalau puas tu ada limit, Tuhan lemah. Ya. Sonok masuk surga ke? Pergi kat Tuhan lah. Pergi kat Tuhan senang. Surga dah. Hak nu tanda ya. Ni. Pergi kat dia. Sonok duduk dengan dia. Tak pernah seronok pasal tak puas. Dia letak benda apa pun tak puas. Tak puas dengan dia ni. Hari-hari Allahu Akbar. Duk tak puas itu. Esok Allahu Akbar. Hang tak rasa puas ke sekali hang sebut? Pasal apa tak puas? Bukan tak puas, tak reti. Baca subhanallah sekali tak reti. Baca banyak kali. Subhanallah. Tanya dia apa dia? Mana aku tahu. Subhanallah. Hang baca pergi satu kali. Mana buat apa? Tapi cuba tahu. Cuba reti. Kata sekali ya. Subhanallah. Satu alam nak. No. Habis dah. Soalan. Okey, kita bercerita pasal takdir. Semuanya dah ditentukan kan. Tapi bagaimana setiap yang kita lakukan, kita perlu bertanggungjawabkan dengan apa yang kita lakukan. Takdir ni satu benda khusus. Bertanggungjawabkan tu benda cabang. Dalam takdir, ditakdirkan kita buat salah, dia bertanggungjawabkan atas perbuatan salah tu. Takdir tu tetap Tuhan tentu macam tu. Perbuatan salah tu diberi bertanggungjawab kepada kita ketika kita berakal buat kerja tu. Kita nak tolak kan? Ni bukan kerja aku, aku tak nak buat aku ni. Tolak. Tuhan kata aku ada saksi. Hang ada saksi. Saksi aku semua malaikat. Saksi hang hati hang sendiri. Aku suruh hang semayang kerana aku. Hang semayang kerana syurga. Malaikat bukan tahu, tapi aku tahu. Hang pun tahu. Nak murung tahu nak ni. Mana boleh murung? Checkmate punya. Hang main abang aku, salli lillahi ta'ala. Hang abang di mulut hati hang. Aku semayang ni pasal apa? Dapat pahala banyak. Aku bertanggungjawab kan pasal hati hang tak nak betul dengan aku. Kena tak bertanggungjawab tu? Mesti kena. Bukan Tuhan tentu lah.
Tuhan tentu kita supaya mampu memilih. Awal-awal saya kata tadi, boleh pilih sebab tahu, boleh pilih sebab reti, boleh pilih sebab faham, boleh pilih sebab maklum, boleh pilih sebab kita kenal. Pasal apa pula kita lari pada tanggungjawab tu? Aku tak tuntut orang gila. Gila ke kita? Hang tak gila, hang tengok ha. Hang tak pernah makan nasi basi apa? Hang sapu nasi elok apa? Kalau hang betul-betul tak faham, sapulah nasi basi. Minum air longgang. Mai takdir aku bukan hang buat ke tu? Aku kau bagi hang pilih pakai baju biru, hang kan nak pilih? Sebab aku tanya jawab ha. Hang layak buruk dengan aku tetap tanya hang. Hang tak layak buruk pun, aku tetap tanya hang. Pasal apa? Hak aku buat, siapa tak boleh tanya? Hak hang buat, hang siap jawab dengan aku. Macam mana? Siapa nak tunjuk hero? Tunjuk lah. Ini hang tentu Tuhan. Memang aku tentu. Tapi hak rasa siapa? Hang tentu aku tak semayang. Memang aku tentu. Tapi hang tak semayang siapa? Oi, kalau Tuhan zalim, memang aku zalim. Hang tak perhati tau nak? Oi, kalau Tuhan buat aku memang nak bolang neraka. Memang ah, memang ah. Geram. Pasal dia tak mau mengaku dia nak bos semua akad tu. Itulah dia yang saya duk abang ni. Dia tak mau mengaku dia tu. Dia duk abang ni semua Tuhan. Oh, tolak nasi semua Tuhan. Yang kenyang siapa? Kalau hang tolak nasi, aku yang kenyang. Baru orang boleh tuntut kat aku. Ni nasi pun aku buat, hang pun aku buat, kenyang pun aku buat. Yang menikmati siapa? Siapa nak kena? Pi jawab. Kita nak jawab depan Tuhan, esok jawab. Tang ni pun tak lepas. Sana. Tuhan kata buat apa aku burhakai kalau aku tak tuntut kat hang? Sebab tu budak-budak aku tak tuntut. Sebab mereka tak ada. Dia buat biar apa pun. Orang gila aku tak tuntut. Orang nyanyuk, pingsan, mabuk, pitam, koma. Semua aku tak tuntut. Yang memang jadi kerana aku bagi. Tapi jadi kerana hang buat aku tuntut lah. Hang boh daun ketum. Hang bubuh pula roci 2 biji. Pelan. Bagi ayak bateri tengah botol. Lepas tu hang desperado seorang-seorang. Hang tak semayang. Lepas tu hang kata aku mabuk nak semayang guna. Hang buat. Aku pula kena. Hang yang buat tu. Tak ada semayang sebab darah tinggi. Apa musim kaki tidur. Aku tak tuntut kan. Pasal aku yang letak tu. Lari tanah. Tuhan kata boleh lari yang pergi cari bumi lain, sembah Tuhan lain. Tak usah main kat aku. Bungkui kena esok. Macam mana Ustaz? Macam mana Ustaz? Ustaz pun tak tahu ni. Pandai tu nanti hang kena. Lepas tu kita tengok, Tuhan ni kerja bagi kena ya ke? Tak ada kerja lain ke Tuhan ni? Kerja bagi seksa orang bila orang tak betul. Tuhan kata tak ingat aku tu. Kalau aku nak seksa, aku tak tunggu orang buat lama, buat sikit aku seksa dah. Tinggal semayang subuh, aku buang telinga kanan. Penuh masjid tu. 4:30 pergi dah. Lah ni anak semayang, tak mau semayang sudah, telinga hang tak nak hilang. Zalim ke aku? Next. Soalan untuk kalau orang tua kita sakit. Okey. Okey. Bagi kita anak kita dah tahu. Tapi yang orang kita sakit ni. Kita dah sakit terlantar. Solat. Kita nak suruh dia buat setakat dia boleh buat habang dia. Mungkin dia berhenti. Sampai waktu ambil ayat semayang, tolong ambil kat dia ke. Ayah semayang. Ayah tak boleh baca, ayah ingat sudah. Ayah ingat kata Fatihah ni macam ni ayah baca. Ingat sikit. Rokok pun ayah tak boleh rokok, ayah ingat sudah. Ingat kata rokok. Ayah tak boleh sujud. Ingat kata sujud sudah. Nak bagi syarat, tunjuk dengan mata cukup. Tetap Tuhan terima. Oh, kita pun nak boleh buat lagu tu. Dia bagi penampak. Sakit je. kita
Sehinggalah belum nafas memang solat. Memang dia solat. Sampai dia kata, aku sebenarnya semayang, cuma aku tak boleh sebut. Ayah ingat kata ayah solat. Tahu solat program dia macam mana, ayah buat. Confirm Tuhan pakai. Tak zalim dia tak zalim. Dia sangat-sangat pemurah. Kita hal lagu ni pun tak boleh semayang berdiri. Dia kata, duduk lah. Nak duduk pun tak boleh. Tidur, sandang. Nak tunduk tak boleh. Tundukkan kepala. Orang India kata apa? Kalau setuju kalau, kasih turun itu kapla. Kita apa? Tak tengah malam ni, desperado tiba. Nak lari, nak abang kata, ini takdir Tuhan, kena faham betul-betul. Kalau itu takdir ni apa? Kita yang Tuhan bagi reti dan tahu boleh buat sesuatu tu dalam susunan. Susunan ilmu, susunan kederat disusun lah. Tanya. Ada soalan? Tanya. Apa tu? Nak minta apa kau macam mana? Betul-betul doa ni adalah conversation. Doa ni adalah cakap, cerita, habaq. Sebab kita tak memiliki, kita abang lah. Ya Allah, sakit ni aku tak mampu. Walaupun Tuhan kata hang tak abang pun aku tahu. Dan aku tahu ni hang punya. Dan aku tahu aku yang menerima. Cuma Tuhan, aku tak mampu. Tuhan kata tak apa lah, nanti aku buatlah kat hang, tahanlah sah. Aku tak mampu, ya Allah, hang tolonglah aku bagi boleh tahan. Steady tu. Aku nak semayang tak boleh, Tuhan, aku tak mampu, tapi hang tolonglah aku bagi aku mampu. Doa lagu tu patutnya. Aku tak mampu, ya Allah, nak terima ni, ya Rabbi, Tuhan. Hang tolonglah bagi aku boleh buat. Kalau hang tak tolong, aku tak boleh buat, Tuhan. Tu doa. Ni, ya Allah, bagilah panjang umur. Nak buat apa? Lu bagi merepek atas dunia ni, baik mati awal. Ya Allah, seandainya panjang umur ni boleh bawa aku kenal hang, hang bagilah panjang umur aku nak kenal hang. Seandainya rezeki ni boleh bawa bagi aku dekat dengan hang, hang murahkanlah rezeki ni. No. Next. Nak selamat macam mana Ustaz? Nak selamat, turun serendah-rendahnya supaya berdiri Tuhan setinggi-tingginya. Turun sehina-hinanya supaya Tuhan berdiri semulia-mulianya. Turunlah sefakir-fakirnya supaya Tuhan tu berdiri sekaya-kayanya. Turunlah kita ni sehina-hina, turunlah kita ni selemah-lemahnya sehingga Tuhan itu sekuat-kuatnya. Lepas tu duduklah kat diri kita yang jadi hamba ni, maka berdirilah Tuhan dengan kesempurnaan dia. Sekali dia buka, dia tak tutup lah. Dia buka terus bila-bila. Tuhan bukan buruk siku, bagi ambil. Dia tak bagi ambil balik, dia bagi terus lah. Dan dia bagi tak habis lah, jangan bimbang. Cuma tanya diri kita, tak malu kau nak minta? Habis tu Ustaz, Tok Ustaz duk minta, menyombong. Minta muka tak malu, tak minta menyombong pula. Nak bagi sempurna hamba tu. Aku ni minta, memang aku tak malu muka Tuhan, patutnya aku tak minta lah, tapi aku muka tak malu, ya Allah. Hanglah, tutuplah tak malu aku ni. Nampak? Dan aku ni sebenarnya tak tahu apa aku nak minta Tuhan, pasal aku duk reka dengan akal aku saja. Hang bagilah kat aku apa-apa hang rasa baik untuk aku. Walaupun aku tengok macam pedih, tapi sebenarnya aku tahu hang tengok mesti elok.
Ni minta kat Tuhan, ya Allah, hang murahlah rezeki aku. Lah, hang boleh bercakap bukan rezeki ke tu? Boleh menyawa, boleh tengok bukan rezeki ke tu? Rezeki lah. Kau aku tutup mata hang, aku bagi sebulan 4 juta. Hang nak buat apa? Aku bagi kat hang sebulan 14 juta, tengok menyawa sangkut. 5 minit sangkut, 10 minit sangkut. Hang nak buat apa dengan 14 juta tu? Ini salah sebulan dapat 100 pun susah. Tapi tolak nasi, clear. Nasi dengan ubi kentang, buah kuah sikit. Clear. Hak tu lebih tinggi derajat lah. Lepas tu belahak, bau ubi kentang. Tapi steady lah. Boleh belahak dan boleh rasa nikmat kenyang. Kan? Tidur ada aircon ke tak ada aircon, letak kepala, bungkui. Hampa ambil tauk pun tak apa. Tu lebih bahagia daripada rumah besar semua tidur tak boleh. Apa yang bestnya? Tuhan bagi bisui tetap steady, tak lompat. Ni nak bagi ayak tak ada pula 3 hari, lompat pula. Dia bagi ayak sampai masuk dalam rumah lagi, lompat juga. Doa mak pak tinggal ni bukan nanti angkat, ingat ya sampai. Ya Allah, mak aku macam mana? Sampai terus. Kata apa? Kasih. Doa ni bukan atas cakap tu, atas kasih tak bercakap sampai. Mak aku tengok aku dulu cukup, dia sayang kat aku. Teringat tu dia sayang kita sampai. Bukan dia angkat tu menyempurnakan. Kan? Sayang kat mak takkan putus ya, sebab sayang mak kita tak nak putus pun. Ingat dia. Ingat, ya Allah, aku rindu kat mak aku sampai terus. Bagusnya angkat, ya Allah, hang letaklah dia tempat yang hang paling kasih. Macam mana hang kasih dekat hamba-hamba yang cukup baik ni. Hang letaklah dia tang tu sikit. Pasal apa? Tak ada apa aku boleh bagi kat dia. Dia ada setiap pengorbanan hidup dia untuk aku. Hang bagilah kat dia keistimewaan duduk dengan orang-orang yang hang kasih kat dia. Taubatlah Tuhan bagi. Ustaz, saya ni doa kat mak dapat ke? Duk minum ayat ketum gila ni. Ayat ketum bukan cerita dia kasih hang tu. Kan? Kalau kasih ulang dekat anak dia Tuhan bagi, takkan kasih manusia jahat Tuhan tak bagi. Jahat cerita lain, kasih cerita lain. Cuma duduk atas satu ikatannya. Apa dia? Iman. Kita doa dekat mak kita yang kafir, kita dah jadi Islam, tak sampai. Dia putus atas iman tu. Selagi beriman, anak tu penagih dadah doa kat mak sampai. Kalau tak beriman, tak payah buat. Sebab menolak Allah dan Rasul. Habis lah. Tu out tu. Next. Istilah kalau kata doa anak lelaki lagi. Tak apalah, lagi ke tak lagi, janji martabat ibu tu naik, martabat ayah tu naik hanya kerana doa tu. Tak kira lelaki-lelaki perempuan, dia tetap nama anak. Wajib Tuhan ambil, wajib Tuhan bagi. Walaupun anak ni perangai macam pelesit, bapak segala pelesit, kasih tetap indah. Kan? Robin Hood curi hak ni, hak raja pun dia balas, dia bagi dekat orang susah. Kasih tu, walaupun dia jahat, ya Allah. Macam tu lah. Dan doa di mana-mana saja. Tak mana saja. Paling elok waktu ada wudu, waktu ketika nak solat atau selepas solat. Itu paling baik lah. Hal lain tak mana tak apa, sambil sidai kain. Ingat kat mak sampai. Ingat kat ayah sampai. Sebab kasih mak, kasih Tuhan, kasih ayah pun kasih Allah, kasih anak pun kasih Allah. Dah kalau kekasih minta dekat kekasih untuk kekasih, takkan dia tak bagi. Masalahnya kita ni pandai telajak. Kena baca hak ni dulu.
Tuhan kata hang tak baca lagi, aku tak pergi. Ha? Takkan dengan baca aku kasih hang, tak baca aku kasih lama. Tapi kalau buat dengan reti tak masalah. Buat dengan hati, buat bagi elok sudah. Kan? Tak payah pergi di kubur, mak duduk datang ni tiap hari. Tak payah pergi di kubur, duduk datang ni. Pejam mata nampak dia. Nampak rupa mak ke nampak rupa kasih? Tu mahal tu. Bukan rupa mak tu, rupa kasih sayang tu. Ingat je sampai terus. Dia nak bagi elok, dia kata doa Allahumma ighfir lahum. Allahumma ighfir lahu. Allahumma ighfir laha. Allahumma ighfir li wa li walidayya. Semua tu boleh lah. Awak tak cakap Arab, Tuhan reject lah. Sambil sidai kain, ya Allah, dulu baju aku, mak aku lah sidai. Kasih kat aku gila ya. Lah dia tak ada dah Tuhan. Hang bagilah kasih aku ni kat dia. Tuhan kata confirm aku bagi. Bukan dia payah pun. Ya. Macam mana nak yakin keputusan kita buat? Pisau ada kat kita. Nak pergi potong bawang ke nak potong telinga kita? Yakin dah, tidak takkan nak buat begitu. Tu yakin tu berdiri betul. Kita semayang ni betul-betul apa? Kerana nak pergi kat dia betul. Tu yakin dah semayang betul dah. Kita puasa ni kenapa? Kerana nak pergi kat dia, nak tahan hati daripada pergi kat lain, nak pergi kat dia. Puasa lah. Betul dah lah tu. Cuma bagilah elok kan. Bagi nampak sempurna jalan dia malam Marodin kan. Awal tu saum Marodin. Bolehlah Rodin dulu. Bagi nampak indah. Makan sikit di waktu malam. Nak bagi nampak sempurna kehambaan, tak tahan kok boleh jadi. Sebelum makan habaq kat Tuhan, ya Allah, kalau sebiji kurma ni mampu bagi ku tahan, hang bagi agak ku. Kalau sebiji sesuap nasi ni mampu aku bagi bertahan untuk sampai buka puasa, hang bagilah kat ku Tuhan. Pasal hang tahu aku tak tahan dan aku sendiri pun tak tahan, ya Allah. Takkan Tuhan nak biar masalahnya kita tak nak minta. Kita duk lagu kita. Dengan Tuhan kita masih sekat. Kalau kita dengan Tuhan betul, tak ada bisikan tu. Yang duk ada ni kita dengan Tuhan tak confirm. Kita bukan, kita duk, ya ke? Ya ke ni? Dak ke ni? Janganlah. Dengan Tuhan jangan macam tu. Confirm dah, memang betul Tuhan kata, aku dengan hang macam mana hang sangka kat aku. Kalau hang sangka aku was-was lah dengan hang. Tapi Ustaz, kalau contoh nak buat satu keputusan tu antara hidup dengan mati ya. Betul-betul nekat. Tapi mai pula kesian. Macam mana Ustaz? Itu budi bicara kot. Kesian tu sifat. Ni kalau aku tabuh budak ni mau mati ni. Oh tak boleh. Sifat kehambaan berdiri. Sifat Tuhan sendiri berdiri kat dia. Boleh buat. Nabi kata, kalau orang pukul hang boleh balas. Tapi kalau dia pukul sekilo, hang kena balas balik sekilo. Hang boleh ke ukur sekilo tu? Geram tak lagi hang tabuh dia 3 kilo, aku tuntut kan. Nabi kata paling baik maafkan dia. Selesai. Nabi hebat apa kan? Tapi Nabi kata nak balas boleh. Kalau dia penampak berdengung kan telinga. Lepas tu hang pergi penampak balik, tapi dengan kadar hang terima, takkan hang boleh buat lagu tu. Boh aku 1 tan 3 tan aku bagi hang. Nabi kata paling baik lupakan. Maafkan dia. Selesai semua benda. Allah. Ya Alek. Tentang doa dia, kiranya dia composition. Kiranya paling mudah setiap kali melintas. Contoh, saya bagi contoh lah. Contohnya, isteri buat satu benda yang salah. Yang tak betul kan. So, lintasan
Macam ni. Paling best macam ni. Kita tengok dia buat tak betul, kita pun nak marah. Tuhan kata, hang buat tak betul, aku tak marah pun. Macam mana? Hang buat lagi teruk pada tu, aku tak marah kat hang pun. Bungkui. Tepat tempadu. Sudah. Anak buat salah, kita nak marah. Tuhan kata hang buat salah, aku lagi banyak anda. Aku tak pernah buat apa pun kan. Hak ni kekasih aku buat sikit je, oi hang lompat. Aku tak renyak hang pun mujak. Checkmate terus. Sebab Nabi tengok kan, tak usah lah malaikat main offer ni. Kita cuba malaikat main offer. Kan, malaikat azab main offer, tulis nama. Dia ni hang bagi sikit sudah pasal dia ni. Tapi Nabi kata apa? Jangan. Hak tu. Oi, hak tu mati angin tu. Jangan, depa tak tahu. Terus jadi reda. Boleh rasa yang sama tak? Semua orang sama. Semua orang sama, waktu je lain. Nama je lain, tubuh lain, keadaan lain. Tuhan tetap sama. Kenapa masih fail Ustaz dalam dia? Pasal nak Tuhan nak tunjuk nilai hamba, hang kena balik kat aku betul-betul. Tak percaya sama. Saya tunjuk tuan-tuan. Tuan-tuan tengok sama ke tak? Ni tuan-tuan tengok ni. Tengok bunyi apa? Saya yang pulas pasal apa? Tuan yang bunyi. Pasal sakit dia sama. Sebab tu jangan buat kat orang, sebab sakit tu kita rasa. Sebab tu Nabi kata tengoklah benda baik, pasal hak baik nanti mai kat hang. Bungkui. Apa kita nak cari? Kasih lah. Sebab Tuhan itu pengasih. Cari kasih yang ada kat dia tu. Macam mana nak cari kasih yang ada kat dia? Tunjuk kasih kita kat dia. Yang kasih saja mengenal kasih. Kita duk tunjuk hebat, keluar hebat dia. Berkelahi bercamuk habis. Betul je. Nak cari hebat? Sebab kita, setan pun kita, iblis pun kita, malaikat pun kita, jin pun kita. Kalau tidak nak buat perangai jahat macam mana kalau tak ada perangai tu? Kita duk cari jin, iblis semua kat luar, bukan duk di luar, duk di kita ni. Cuba tengok apa je, malaikat pun lari, dia ni hebat. Lari malaikat kita, tak boleh tahan dengan dia ni. Ada satu iblis kan, dia ni nak pergi masjid, dia pun pakai baju, salin baju pergi. Lepas tu gelap. Bila gelap, dia nak pergi juga. Sampai tengah jalan jumpa seorang orang tua duk bawa torchlight, duk suruh orang tua tu kata, mai aku tolong bawa hang. Suluh-suluh sampai lupa ayam, dia terjatuh. Dia bangkit, Allah kotor pula. Dia balik, dia balik mandi-mandi salin, pakai baju, pergi balik. Orang tua tu suluh lagi. Sampai tak lupa ayam, dia tolak, puk jatuh. Allah kotor pula. 3 kali dia buat. 3 kali orang tua tu kata, aku ni, aku nak bawa hang pergi jatuh pula, nak pergi juga tu. Aku nak pergi, aku nak jumpa Tuhan. Tak apa, korang pergi terus ya. Sampai di masjid, panggil naik, dia tak mau naik orang tua ni. Tak mau semayang ke? Nak semayang apa? Aku iblis. Aku nak tengok hang terang mana nak main semayang. Rupanya hang main sungguh. Aku tak tahan dengan hang ni. Aku try macam-macam pun hang buat tak peduli lah. Kita boleh terang tu. Kotok-kotok je. Ini takdir.
Takdir saja. Itulah dia pasal. Tak tahu. Tak tahu lah bu. Lebih. Dah apa tak keluar? No. Jadi jaga. Macam mana ketahanan hati kita terhadap Tuhan nak pergi tu. Sabar. Nak pergi tu dengan sabar nak pergi. Tuhan hantar dugaan. Anak bising. Anak buat perangai. Bini buat perangai. Adik-beradik buat perangai. Tetap pergi. Kan? Pasal apa? Pasal yang tertanam di diri kita hak elok. Dan kita selalu melihat yang elok. Kita tak heran langsungnya tu. Hampa nak kata kat aku apa hampa punya pasal. Aku tetap nak pergi. Tahu boleh. Tuhan kata aku main kat hang dengan sabar. Anak main kat aku dengan tak sabar. Mana boleh. Aku tahu dah kena hang ni. Hang memang tak ni. Tapi aku main kat hang juga. Aku tengok hang. Aku perhati hang tiap waktu. Aku main. Aku tengok. Aku jeling hang dengan waktu. Aku jeling hang dengan suasana. Aku perhati kau hang nak tengok aku. Hang tak mau main. Aku main juga kat hang. Aku buat bagi hang sakit. Hang tak mau main. Aku buat bagi hang sihat. Hang tak mau main juga. Aku tukar sikit sakit. Hang tak mau main. Aku tetap buat sampai hang main kat aku. No? Okey. Kau ada apa nak tanya ni? Tanya kan? Sebelum majlis tutup. Soalan. Boleh? Ya. Ini kau saja dengan orang lain lah. Ha. Kadang-kadang dia doa dia cakap macam minta syafaat Nabi Muhammad, syafaat dia Quran. Ya. Betul lah. Macam mana? Sekali lagi? Kadang-kadang ada kita pergi belajar tempat. Okey. kita doa kan. Okey. Ustaz ataupun ustazahnya dia cakap atas minta syafaat Nabi Muhammad, minta syafaat daripada Quran tu jadi boleh faham. Boleh lah. Sebab benda tu elok. Boleh lah. Dia tawassul dia panggil. Guna atas baik dia. Quran dan Rasulullah tu hebat lah. Boleh lah guna. Tapi hakikat dia kita kena faham lah. Apa yang tersembunyi di balik tu. Di balik tu sembunyi rahmat Tuhan. Pergi kat Tuhan lah. Sebab diri dua-dua tu dah berdiri pun. Dah ada pun. No. Tak ada macam kalau kita punya solat tu. Ya. Amal. Solat amal. Macam mana? Solat tu. Doa okey. Doa tu amal. Okey. Boleh buat tapi jangan jadikan dia rutin yang wajib kena hak ni lah bawa pergi kat Tuhan. Jangan. Nak buat. Jangan duk pegang. Baca hak ni lah. Boleh sampai. Tuhan kata jadi kalau tak baca aku tak boleh amal Tapi nak buat sebagai satu benda yang boleh bagi rasa dekat, hati tak lupa, buatlah. Wirid lepas semayang, wirid. Tak orang bagi lupa. Wirid. Cuma dah nak wirid lah betul-betul. Ni, subhanallah, mana boleh macam tu. Nampak main-main kot. Baca lah elok. Subhanallah. Berhenti lah. Subhanallah. Ni, subhanallah. Nak main dah tu. Baca lah bagi betul sikit. Subhanallah. Baru nampak betul. Baca surah Abang pun M-A-M-A-K-A-N. Makan. Boleh kata makan? Tak boleh kan? Kalau tu Quran, kalau nak wirid lah. Kalau setakat nak lempak lagu tu dia muka tak malu ke? Pergi abang kat kerja. Bos, main tanah selalu. Sekejap lagi dia sumbat surat tanah. Khajak tu. Ingat pak penegang ni. Macam tu lah, adab. Wirid tu cantik lah untuk bagi kita lekat. Lepas semayang kita dengan Tuhan direct terus dengan wirid tu. Tapi buat lagi betul.
Bukan nak suruh buat banyak-banyak, sikit pun cukup. Kalau kita tahu kita kena satu cukup dah. Katanya subhanallah, cukup lah. Tembus dah 7 petala langit tembus. Hampir meratik 14,000 pun tak faham nak buat apa. Sambil meratik boleh rasa kehambaan. Meratik dah. Sucinya hang Tuhan. Aku berdiri tanpa ada siapa sentuh. Tanpa ada siapa buat aku. Tanpa ada siapa pun tolong aku tak ada. Betul-betul hang Tuhan. Subhanallah sekali cukup lah. Memang sempoi lah. Sucinya sebab aku tak ada siapa tahu pun, yang tahu aku hanya Tuhan. Ada lagi? Ustaz, tanda yang paling terang Ustaz. Tanda apa? Tanda iman paling terang. Nampak Tuhan dulu baru nampak bonyok. Tak nampak bonyok, nampak kebesaran Tuhan di balik bonyok. Lepas tu pun nampak, oh, ni tanda Tuhan rupanya. Ni nampak bonyok ni Tuhan tak nampak. Tuan-tuan nampak duit ke? Tuan-tuan nampak Tuhan Ar-Razak? Betul-betul abang, jangan bohong. Abang tu. Tuan-tuan nampak duit, iman apa? Tuan-tuan nampak rahim ke nampak anak? Saya tengok dia anak lah, payah. Tengok jari sudah. Nampak ni kasih kan, nampak ni jari. Weh, nampak jari ya. Mulut kata nampak apa? La ilah. Tak nampak lain, tak nampak lain. Nampak apa? Pasal apa mulut kata nampak, mata nampak lain? Nampak sangat pemohong sang. Munafik daripada dalam semayang ni. Kalau dalam semayang munafik luang. Hang kata nampak aku, balas ayak pun tak mamak. Lepas tu hang kata nampak aku. Wahang nampak ayak tu lah. Wahang tak boleh sembunyi. Hati hang mesti tahu punya. Ni hanya kerana tidak tak sampai. Baju boleh pakai ni kerana kasih je, tidak tak pakai. Tahu kata tidak ada yang lain melainkan Allah, dia tengok nampak baju. Nampak sangat murung. Kalau tu orang murung ni berapa ramai? Lambat. Semua boleh kata. Pergi semayang di masjid murung kuat. Tambahlah tak pergi. Nak abang ingat kat Tuhan ni sampai beranguk. Nak tampah buat tu. Wahai Tuhan kata, hang nak bakar hang ni bodoh naknya. Hang tak ingat kat aku yang ingatkan. Allah. Cuma hang rasa kata aku ingatkan. Tentu hang malu. Aku ingat kat hang siapa yang boleh menyawa. Cuma hang tengok di nyawa hang tu. Hang ingat ke aku ingat? Nak tak nak. Kalau aku tak ingat kan hang tak boleh menyawa. Tapi bagi hang menyawa tu nature. Nature hang duk lah dengan nature hang. Esok aku pergi berhenti nyawa hang baru hang tahu nature apa dia. Wahai kasihku paling tinggi kat hang nyawa hang. Tak ada nyawa hang boleh cerita apa? Boleh cerita makrifat. Apa makrifat? Apa-apa tak ada. Nyawa tu lah paling tinggi sekali. Kasih Tuhan kat kita. Dia bagi berhenti je, semua benda berhenti. Tang nyawa bukan ingat pun, tak tahu. Lagi besar lubang hidung, lagi sakit nyawa. Tak nampak langsung kasih Tuhan kat nyawa. Pasal apa? Dia ingat nyawa sendiri. Sian. Piramli kata. Saya abang dia kata. Rafi, kalau Mak Encik hang kata apa pun, tanya apa pun, sian. Piramli pandai semua. Okey noh. Aku tahu hampa jenis tak puas ni hampa ni kan. Esok malam pula. Tiap malam penat telondeh surat-surat. Noh, insya-Allah jumpa esok pula. Umur panjang, esok kita jumpa lagi. Noh. Kalau tak ada lah esok,
ustaz lain lah pula sambung. Kan? Saya ni tukang bawa saja. Arus bukan saya punya. Saya kabel saja. Tu pun kadang-kadang short. Short arus tak sampai. Sebab tu jangan tengok kabel, tengok arus tu. Kabel ni kadang-kadang tak tepuk letup. Jam kan. Tapi bila arus dia tak main ikut kabel ni, dia main ikut kabel lain. Tapi setakat lah ni kabel lain tak ada lagi ya. Setakat lah ni kabel ni lah ada apa. Jadi tuan-tuan ambil arus sudah, jangan balas dengan kabel-kabel. Sehari dengan kabel-kabel pun kerat, arus pun tak main. Dan saya pesan sekali lagi, nak cerita apa pun biar dengan ahli saja. Jangan duk pergi tunjuk terror, jangan duk pergi cari sparring dengan siapa pun. Kita dengan Tuhan je. Kalau dia teringin, dia tanya sungguh-sungguh, baru abang. Kalau sekat main dengan hang ngaji macam mana? Ngaji apa? Duk pergi tiap malam ngaji syariat, nak ngaji apa? Ngaji syariat. Halam ngaji nak semayang, ngaji nak puasa. Macam mana nak sedekah, aku mengaji tu lah. Senang. Tapi yang ceritalah aku betul-betul nak tahu ni. Test lu. Kan? Test tengok dia bebai tak? Bebai tinggal. Test dia seronok. Lompat tinggal tak? Pasal dua-dua kita boleh pakai. Kan? Betul tak? Tok guru main mengajar, orang kutuk dia marah. Tinggal. Pasal dia seronok kena puji lah. Kan? Orang puji dia melambung. Tinggal juga. Hak mana nak mengaji? Kutuk pun tak apa. Puji pun tak apa. Pasal apa? Dia duduk lagu tu lah. Kan? Pasal guru tu penting. Dia tak boleh buat hak elok. Macam mana dia nak bang? Kat orang benda elok. Dia tak boleh sabar orang kutuk dia. Kena kutuk berapi orang tu. Kecil anak lah. No, bukan seorang. Ribu kutuk. Kalau kita kena kutuk kira cukup bagus ya. Nabi kena baling batu tu. Orang tak ludah pun kira. Baru boleh nak mengaji. Pasal bukan nak cari faedah. Kalau nak cari faedah tak buat. Baik kita buat betul-betul boleh mendatangkan keuntungan. Ni kadang rugi bukan untung pun. Tapi Tuhan kata, hang nak aku kan, nak keuntungan. Pejam mata buat biar. Tahu mana larat. Dia akan ada dua. Satu apprentice, satu lagi master. Dua ni yang Tuhan buat. Bila dia nak ganti baru master ni mesti dia buang. Dia bubuh lah apprentice tu naik seorang. Jadi master pula kau ni. Cuma dia tunggu kematangan. Dia ajak sampai matang. Bila matang, sekali soalan mai dia tetap tak bocok. Dia tetap steady. Tuan-tuan dah ada capability nak jadi master, bawa anak bini lu. Bagi kat anak bini lu. Pasal Nabi kata buat dalam rumah lu, baru lepas tu baru buat di luar. Betul anak bini kita. Bini kata, abang pergi mengajar. Ni pun tak boleh. Marah tak boleh. Kena sabar lah. InsyaAllah. Mudah-mudahan dalam rahmat, dalam keberkatan. Lebih kurang mohon maaf. Saya akhiri dengan aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi wa rasulah. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahaman nabiyyin bija'i ikhtamil mursalin. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqan haqqan wa dhukna tiba'ah wa arinal batila batilan wa dhukna tinabah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.